Hai, salam Tech Maniac semua. Saya Amir Afham daripada MTAS Academy. Hari ni, kita orang nak review satu benda ni yang functionnya boleh tambah lagi power lighting korang. Nak tahu apa dia? Tengok B-roll ni. Sebelum tu, kepada yang belum lagi subscribe MTAS Academy, jemput tekan subscribe dekat bawah ni. Tak kiralah korang yang tengah tengok ni pakai smartphone ataupun pakai komputer. Dengan subscribe korang ni, kita ada misi, iaitu kita nak menuju hashtag 100k subscriber tahun ni. Nampak macam mustahil kan? Tapi kita cuba lah, tak kira lah. Jadi sekarang ni, benda yang korang tengok dalam B-roll tadi adalah Fresnel lens. Apa benda Fresnel lens ni? Sebab sebelum ni kita ada juga tunjukkan secara ringkas dekat dalam review Forza 500. Ada Fresnel Nanlite FL20G. Yang tu kita tunjuk gitu-gitu je lah. Dan hari ni sebenarnya saya nak review satu Fresnel daripada Aperture, iaitu Aperture F10. Jom. So untuk Fresnel kali ni didatangkan dengan satu beg khas. Dia besar dan agak berat. Okay, Fresnel ni adalah yang paling besar setakat ni untuk Aperture. Dan dia punya besar tu diikut nama dia, iaitu F10. Bermaksud F bermaksud Fresnel dan 10 tu bermaksud 10 inci. But does size matter? Adakah saiz ni mempengaruhi jumlah lighting yang lalu dekat Fresnel ni? Ada ya bro sis. So harga untuk Fresnel ni adalah inilah harga dia. Korang boleh check it out lah, mana-mana kedai yang jual lighting ni korang boleh belilah Fresnel ni. Kemudian dekat sebelah tepi Fresnel ni sebenarnya kita boleh adjust dia punya pusing ni dah. Kita boleh adjust dia punya tepi ni daripada angle spot ke flat. Tak apa, nanti kita tengok apa beza spot dengan flat ni. Dan dekat bahagian belakang ni pula, bila korang pusingkan Fresnel ni, korang akan nampak ada lubang-lubang yang akan benarkan haba untuk keluar dari situ. Macam contoh lampu daripada Aperture 600D Pro yang dia agak panas lah bila tengah light tu. So haba akan keluar daripada lubang-lubang ni lah. Seterusnya kita ada satu lagi pasangannya, iaitu pintu reban. Pintu reban. Aperture F10 barn door pun ada beg juga yang berbeza sebab saiz dia memang besar dan khas untuk dipasangkan dengan Fresnel F10. So bandor ni juga memang sesuai lah nak dipasang sekali. Dan bandor ni ada 4 pintu utama, yang kita panggil buka tutup tu dia pintu lah senang cerita. Dan dekat 2 pintu lagi tu kita ada 2 lagi pintu tambahan. So jumlah dia semua adalah 8 pintu lah yang kita boleh adjust sendiri. Okay. Fungsi 2 pintu kecil ni adalah untuk jadikan saiz pintu yang tepi ni dia sama lebar lah dengan yang belah atas dan belah bawah. So dengan 8 pintu ni kita boleh dapat lebih banyak kontrol lah dengan pintu-pintu yang ada. Dan harganya pula sebenarnya memang dia ada harga sendiri sebab dijual secara berasingan. So korang tengoklah ini harga dia. Okay. Jap. Asyik cakap Fresnel je kan. So apa fungsi sebenar Fresnel lens ni? Jom saya kongsikan sikit lah sejarah dia secara ringkas. Okay, kita tahu kita ada rumah api yang kat tepi pantai tu. Kat Koh Sanggung kita ada satu kat Bukit Melawati. Lepas tu dulu walaupun rumah api ni dia dah ada, dia dulu dah ada cahaya juga. Tapi kapal-kapal yang dekat laut dia masih tenggelam. Maksudnya dia still langgar batu lah, still langgar apa-apa yang ada dekat rintangan dekat laut tu. So maksudnya cahaya yang ada daripada rumah api tu tak cukup kuat. Orang-orang yang tengah belayar tu dia tak berapa nak nampak cahaya tu. So secara solusinya diorang pun ciptalah Fresnel ni supaya cahaya yang dari rumah api tu boleh diserakkan dan nampak lagi jauh, lagi jelas lah, supaya bot-bot tu boleh nampak dengan jelas. Dengan teknologi glass yang ada dekat rumah api ni lah kita bawa juga dalam lighting untuk shooting, untuk filem.
Fresnel F10 juga menggunakan saiz Bowens mount yang standard. Jadi secara logiknya, mana-mana lighting yang gunakan Bowens mount saiz standard boleh gunakan juga Fresnel ni macam biasa. Kecuali Forza 60B lah, yang kita punya key light ni dia tak boleh macam biasa sebab dia punya saiz depan tu, saiz Bowens mount tu dia kecil sikit. Okay, so untuk korang yang dah ada lighting standard yang ada Bowens mount ni, korang tak perlulah nak tambah lighting baru, korang just beli Fresnel ni je. Lepas tu untuk cara nak pasang bandar ni pula, dekat depan Fresnel ni dia ada, kita boleh slide in je masuk bandar tu ke depan Fresnel ni. Kemudian atas ni dia ada macam clamp untuk kita clamp dekat bandar ni, sama ada kita nak pusing sama ada kanan atau kiri. Kita nak clamp, kita boleh lah clamp clip ke depan. Kemudian dia ada satu safety feature yang mana ada tali dekat bahagian bandar ni, kita boleh hook dekat yoke ni, dia punya U tu dekat 600D Pro lah ataupun mana lighting yang korang ada lah. Jadi untuk Fresnel line dekat sini kita pasang dekat 600D Pro dan kita nak tengok apa perbezaan 600D Pro yang asalnya cuma guna hyper reflector yang disediakan sekali lah bila korang beli, dengan 600D Pro yang dipasang dengan Fresnel. Okey, jom sekarang kita nak tengok perbezaan bila guna Fresnel dan kalau tak guna Fresnel. Okey, first untuk pengetahuan korang, jarak antara lampu 600D Pro dengan subjek adalah dalam 2 meter. Untuk pengetahuan korang juga, semua setting adalah setting yang sama. Kita hanya menukar dengan reflector dan juga Fresnel sahaja. So setting tu korang boleh check it out dekat setiap footage yang kita orang tunjukkan. Ok, untuk footage yang pertama, kita tengok dekat footage 600D Pro dengan reflector biasa ni, korang akan nampak ada highlight kepada subjek dan korang akan nampak shadow ada sedikit soft lah kat situ. Dan bila korang tengok lighting dekat bahagian background, korang akan nampak background tu nampak cerah lah, dengan subjek pun nampak cerah tapi dengan highlight. Ok, sekarang ni kita nak tengok pula footage 600D Pro menggunakan Fresnel flat 45 darjah. Korang akan nampak yang lampu dekat bahagian background dia lebih tertumpu. Ok, dia tak terang macam reflector biasa tadi, dan shadow yang ada dekat subjek tu nampak lagi hard sebenarnya. Lighting yang kena pada subjek pula adalah lebih hard daripada reflector tadi. Ok, untuk footage 600D Pro dengan menggunakan Fresnel spot iaitu 15 darjah, korang akan nampak lighting pada subjek akan lebih tertumpu, iaitu subjek memang dah, lighting tu akan fokus pada subjek lah. And then korang akan tengok pada background dalam footage ni, dia akan tertumpu pada satu background saja. Ok, sekarang kita beralih pula dekat bahagian luar iaitu outdoor. Kita ada seorang subjek dan kita bawa sekali 600D Pro. Yang pertama sekali kita nak tunjukkan yang mana ini adalah setting tanpa apa-apa lighting tambahan. Kemudian bila kita dah tambah 600D Pro dengan menggunakan reflector yang biasa iaitu hyper reflector, korang akan nampak ada slight cahaya yang ada dekat bahagian kanan pipi dia. Kemudian kita tukar pula daripada hyper reflector kepada Fresnel flat, iaitu sekarang ni korang boleh tengok Fresnel flat ni memang banyak beza lah. Memang ada tambahan cahaya, slight tambahan cahaya yang mana dengan menggunakan Fresnel, output daripada 600D Pro ni nampak lagi terang berbanding dengan hyper reflector tadi. Kemudian kita cuba pula dengan Fresnel spot iaitu 15 degree. Perbezaan antara angle flat dengan spot ni lebih tertumpu. Bila korang nak shoot dekat outdoor, kat luar, spot akan lebih tertumpu pada subjek. So lagi lebih berguna lah bila korang ada dekat luar, dekat outdoor. So ini adalah perbandingan di antara keempat-empat footage tanpa lighting dengan hyper reflector, dengan Fresnel flat dan juga spot. Memandangkan kita dah ada Aperture 300D yang kita dah beli lama dulu, yang ni juga gunakan Fresnel mount yang biasa, kita nak buat perbandingan antara 300D dengan Fresnel biasa dengan Fresnel F10. Jom kita tengok apa beza dia. Ok, sekarang ni pula kita nak tengok footage daripada 300D dengan menggunakan Fresnel yang standard, yang bersama dengan 300D ni lah. Untuk setting flat pada Fresnel 300D ni, korang akan nampak subjek yang kena pada light ni hard shadow, dan korang akan nampak lighting pada background dia lebih tertumpu pada sebelah
kiri subjek. Kemudian bila kita zoomkan kita punya Fresnel, kita akan nampak lagi fokus dia punya lighting kepada subjek dan kepada background, yang mana yang ni memang spot lah daripada reflektor biasa. Dan sekarang ni kita pasang pula Fresnel f10 dengan aperture 300D, dan korang boleh nampak lah hasilnya adalah lighting pada 300D bertambah intensity, bermaksud lagi cerah lah. Senang cerita macam tu, dia lagi cerah lah sebab kita ada Fresnel yang dia punya permukaan tu lagi besar, so dia punya background pun lagi cerah dan lighting dekat subjek pun lagi cerah. Ok, kemudian kita pergi pula kepada f10 spot 15 degree, yang mana korang akan nampak lighting lebih tertumpu pada subjek. Kemudian background tu lebih tertumpu pada satu sudut sahaja, iaitu sebelah kiri subjek. Ok, ini pula adalah perbandingan di antara kesemua setting yang kita dah buat tadi. So hasil lighting semua ni saya bagi korang sebagai komentar untuk decide. Apa korang boleh nampak apa perbezaan bila korang gunakan Fresnel dan gunakan reflektor biasa? Macam tu. Ok, macam mana spot dan flood ni boleh berubah dengan kita cuma pusingkan bahagian tepi ni je? Ada motor ke dalam ni? Sebenarnya dalam Fresnel ni cuma ada kaca atau optical glass yang ada dua stage. Means bila korang gerakkan sama ada nak spot atau nak flat, ataupun ikut mana-mana angle yang korang nak, glass elemen dalam Fresnel ni akan berubah sama ada lagi dekat ataupun makin jauh. So jarak dekat dan jarak jauh ni lah yang bawa perbezaan kepada output lighting yang korang tengok tadi. Macam mana korang nak shape lighting korang dengan bandar ni? Saya bagi contoh dekat sini yang mana kita ada satu subjek yang kita nak light, dan kemudian saya tak nak light daripada subjek ni spill ke background. So dengan bandar ni lah kita gunakan untuk cover bahagian belakang, dan lighting tu akan light kepada subjek depan saja. Dia dah tak spill dekat bahagian belakang. Jadi, beli atau tidak? Kalau korang yang dah ada lighting yang sedia ada dengan standard bounce mount, korang boleh beli Fresnel ni dan bandar saja. Kemudian boleh attach dekat lighting korang dan korang dah ada lighting yang sama, cuma output lighting tu lagi power. Tapi korang kena jaga-jaga juga sebab Fresnel ni saiz dia besar dan berat. So kalau korang mount dekat standard lighting yang biasa, dia akan berat dekat depan. Pastikan korang letaklah sandbag ataupun apa-apa yang benda yang boleh beratkan korang punya light stand tu, nak tahan lah daripada tergolek. Dan lagi satu, kadang-kadang korang kena bear juga yang mana maybe standard bounce mount tu boleh masuk dekat Fresnel f10, tapi design body yang ada dekat lighting tu tak muat nak masuk Fresnel f10 ni. So korang kena bear jugalah. So konklusinya, kalau korang ada bajet tapi tak nak beli lighting dulu, korang bolehlah invest kepada modifier yang macam ni. Dan yang paling penting sekali, korang dah boleh tahu apa itu Fresnel dan boleh bezakan bila korang nak gunakan lighting dengan Fresnel atau tidak. Sebenarnya ada macam-macam lagi modifier untuk lighting ni, macam lantern lah, softbox lah, dan sebagainya lah. Nanti kita orang share lah dalam video-video yang akan datang. So, kalau korang ada apa-apa soalan berkenaan Fresnel ni, atau korang ada apa-apa cadangan yang kita orang nak buat konten lepas ni, korang boleh je komen dekat bawah ni. Jadi, kalau korang rasa video ni bermanfaat dan korang suka video macam ni, tekan like dan share kepada orang lain supaya dapat manfaat bersama. Dan silakan subscribe MTAS Academy supaya kita boleh capai 100k dalam masa tahun ni. Macam mustahil, tapi kita boleh cuba lah. Dan untuk korang yang nak belajar lebih mendalam lagi pasal lighting, cara nak buat video daripada skrip sampailah cara nak jual video ni, korang boleh langgan mtasfix.podia.com. Dalam tu ada 447 tutorial. Korang boleh check it out dalam tu. Sekian saja daripada saya, Amir Afham. Kita berjumpa lagi di video Tech Maniac yang akan datang. Love Tech, stay maniac.